maksudnya wakaf tadi, ya, konsep wakaf tersebut. Itu adalah sedekah sunat, tapi zakat adalah sedekah wajib. Itu dia. Itu yang diberitahu oleh para sahabat kepada Nabi SAW yang melihat sepotong emas ini. Mereka berkata kepada Nabi SAW, hadza min ma'dinin lana. Ya, sepotong emas ini adalah hasil galian, hasil gelombang galian dalam negeri kita. Faqala, maka Nabi SAW pun bersabda, takunu ma'adinu, kamu akan dapati, nanti kamu akan dapati banyak galian-galian. Takunu ma'adinu, akan adanya galian-galian macam-macam. Yang Nabi nampak itu sedikit saja. Satu masa nanti kata Nabi, galian ni akan, emas ni akan banyak merata-rata di mana, sampai ada yang membuat pintu emas, tingkap emas, dan yang terkini kita dengar jamban, tandas pun diperbuat daripada emas. Ni orang yang terlalu kaya dah, tak tahu nak buat apa dengan emas yang orang tu berjongkong-jongkong banyaknya. Maka akhirnya emas yang berjongkong-jongkong ni dibentuk jadi tandas, mangkuk tandas untuk orang buang air besar, buang air kecil. Sepatutnya emas yang ada itu digunakan untuk disalurkan bantuan kepada umat Islam yang memerlukan. Tapi itu tak berlaku di kalangan mereka. Kereta pun dicat dengan emas. Kereta dicat dengan emas. Emas itu dijadikan sebagai bahan cat kereta. Betapa kayanya mereka itu. Sedangkan kalau kita baca hadis-hadis sebelum ni, ya, mereka itu berasal dari kalangan orang yang asalnya menternak dan mengembala kambing. Mereka itu keadaannya dhaif. Kasut pun tak ada, selipar pun tak ada, pakaiannya compang-camping. Tapi sampai satu masa pada akhir zaman, mereka ini akan menjadi manusia yang kaya raya. Dan ini terbukti hari ini. Mereka menjadi manusia yang kaya raya, membina bangunan tinggi-tinggi, ya tatawaluna fil bunyan. Mereka membina bangunan yang besar-besar. Orang ni buat tinggi, dia nak buat lagi tinggi daripada orang sebelah. Ini yang berlaku. Sedangkan ianya adalah satu pembaziran sebenarnya. Membina bangunan tinggi-tinggi tapi tak ada guna buat, hanya untuk bermegah-megah, kan? Buruj al-Arab, menara tinggi Arab. Bina untuk apa? Untuk bermegah-megah, nak tunjuk kata kita pun mampu. Kalau orang bukan Islam, boleh buat Eiffel Tower, boleh buat menara pencakar langit, skyscraper, di New York, contohnya. Takkan orang Arab, kita orang Arab tak lewat. Maka dibina bangunan yang tinggi-tinggi. Itu yang Nabi sebut, dia tatawaluna fil bunyan. Dan mereka menjadi manusia yang kaya-kaya, yang sampai duitnya terlalu banyak, tak tahu nak buat apa. Itu yang jadi kereta cat dengan emas, dibuat mangkuk tandas daripada emas. Masya Allah. Ini kalau kita fikir, betul-betul pun mengucap panjang kita. Istighfar banyak-banyak, astagfirullahalazim. Apa nak jadi mereka ni, Tapi Nabi sudah sebut, takunu ma'adinu, akan sampai masa nanti galian ni sangat banyak di mana-mana. Ada lombong-lombong galian petroleum, gas, emas, perak dan sebagainya. Dan kita percaya orang-orang di Timur Tengah ni, minyak mereka, petroleum mereka, gas mereka tidak akan kering. Dia tidak akan kering. Katanya ramalan tahun 2020 kering, tak kering pun masih ada ni. Ramalan saja, sebenarnya hakikatnya Allah Ta'ala yang Maha mengetahui.
Allah Ta'ala tidak zalim kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Mungkin ada di kalangan mereka yang betul-betul beriman dan beramal soleh, yang banyak bermunajat kepada Allah SWT, berdoa kepada Allah SWT, maka Allah Ta'ala lewatkan, Allah Ta'ala tambah lagi ya, tempoh, tambah lagi supaya mereka boleh terus melombong minyak dan menjualnya ke seluruh dunia dan menjadikan mereka kaya raya. Sedangkan mereka dah kaya raya dah, mereka dah kaya sangat-sangat dah. Wa yakunu fiha syiraru khalqillah, dan yang akan menguruskan, wa yakunu fiha, dan akan menguruskan pada ma'adinun ini, galian-galian yang banyak yang taklah jadikan ada dalam dunia umat Islam pada hari ini. Tapi yang mengurus tu bukan orang Islam, yang mengurus tu adalah orang-orang yang bukan Islam dan orang yang ya, tidak beragama menyembah Allah SWT. Yang menguruskan tu orang bukan Islam. Kalau kita lihat pun, bila minyak mula jumpa itu, yang mengeluarkan, syarikat yang mengeluarkan minyak tu adalah syarikat bukan Islam. Shell ke, Esso ke, Mobil ke, Caltech ke, semua kan syarikat bukan syarikat minyak yang bukan, yang dimiliki oleh orang bukan Islam. Jadi mana syarikat yang dimiliki orang Islam? Kalau Malaysia ni Petronas, itu yang ada pun waktu itu kan? Jadi yang menguruskan minyak, yang merupakan nikmat terbesar dikurniakan pada Islam ni, orang bukan Islam yang urus semua. Dan mereka yang mengawal pasaran dan mengawal harga pasaran dan mengawal bekalan pasaran. Itu disebut wa yakunu fiha syiraru khalqillah, yang menguruskan galian-galian ni adalah sejahat-jahat makhluk Allah SWT. Ini orang yang jahat. Yang orang yang jahat tu maksud orang yang menguruskan galian-galian ini, agendanya ialah untuk merosakkan umat Islam, bukan untuk memperelokkan lagi keadaan umat Islam kan? Itu dia ceritanya. Jadi itulah yang Nabi sebut yang merupakan satu tanda daripada tanda-tanda zahir dekatnya hari kiamat ya. Itu dia tuan-tuan. Maka hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah ini, diterjemahkan oleh almarhum pengarang kitab ini, keterangan tepat sekali apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW sejak 15 abad yang lalu. Hari ini dunia Islam sangat kaya dengan galian bumi seperti emas, perak, timah, petroleum dan lain-lain. Ya memang betul. Dunia Islam ni kaya dengan sumber-sumber galian bumi ya. Itulah kalau kita lihat negara yang membentuk OPEC itu sendiri pun kebanyakannya negara Islam. Negara umat Islam yang bukan negara umat Islam seperti Venezuela contoh, yang sepenuhnya negara Venezuela ni 99% penduduknya bukan beragama Islam. Kalau kita kata Nigeria ada peratusan umat Islam yang agak besar. Nigeria pun salah satu daripada negara OPEC. Indonesia pun suka juga. Dan negara-negara Arab memang mereka ni 100% Islam Muslim. Melalui hasil yang dikeluarkan dari negara umat Islam, tapi yang mengeluarkan itu adalah orang-orang bukan Islam. Maka mereka mengambil kesempatan ni yang dikatakan jahat tadi, syirar, mengambil kesempatan daripada keadaan itu untuk mengawal bekalan minyak, mengawal harga minyak, mengawal komoditi itu sendiri. Jadi kita umat Islam tak ada kuasa. Negara-negara Islam tak ada kuasa, mereka terpaksa akur dan menerima keadaan yang ada. Itulah Nabi sebut wa yakunu fiha syiraru khalqillah, yang menguruskan kekayaan Allah Ta'ala, galian petroleum atas muka bumi ini hanya adalah orang-orang bukan Islam. Itu dia. Wallahu a'lam. Ini adalah suatu realiti yang sangat jelas di mata kita dan merupakan
salah satu di antara petanda hampir di hari kiamat. Jadi itulah disebut oleh almarhum pengarang kitab ni, antara akhir semakin hampirnya hari kiamat ni adalah pengurusan, apabila pengurusannya itu dikawal sepenuhnya oleh orang yang jahat-jahat. Itu dia di kalangan orang Islam khususnya. Wallahu a'lam. Jadi itulah dia sedikit penerangan perkongsian ilmu tentang hadis yang ke-26 dalam kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman ini. InsyaAllah pada kuliah kita akan datang kita akan sambung pada hadis yang ke-27. Itu tajuk dia, tanah Arab yang tandus menjadi lembah yang subur. InsyaAllah pada kuliah kita yang akan datang. Jadi itu lagi sikit sebanyak apa kita boleh kongsikan pada malam ni. Mudah-mudahan bisa kongsikan pada malam ni bermanfaat untuk kita bersama. Boleh kita ingat pada oleh baca, kita hormati berkata Rasulullah yang kita bersama seperti anak kita akan bagi dunia sampai akhirat dan dijauhkan daripada kebiasaan yang bahaya ini. Dan sekiranya ada apa-apa yang disampaikan kepada kita kasar bahasa dan ucapan semua dari Allah SWT, dari Nabi SAW dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang Allah SAW wabarakatuh. Aku kalau zat apa azmli walakum, dan kita tangguhkan kuliah kita malam ini dengan tasbih Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa tafana bari tafama ma'suma. Allahumma injil kafina wa da'ina wa na'udzubika min syurrihim. Allahumma badid syamlahu wa farik jam'uhum wa shaddid kalimata azazi anta muslimin kilabi. Ya Qahhar ya Jabbar taqmi Allah ya Allah ya Allah. Allahumma yunzil kitab wa yusfa wa zama hazab hizib wa sallallahu bi fadli min sirr hamar rahmin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma ya akram akramin. Allahumma irfa'na al-bala wal zafir al-quruna wal ghala wal man wal fitan ma zara minha wa batana bilana hadha khususan sanbul da'am min fadlika wa jadika wa karamika wa qarabna bi rasulina ya rahman. Rabbana zidna ilma fahmika wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika al-masir. Rabbana taqabbal minna du'ana musliman min liqa'ana wa a'malana fi hadhihi ليلة المباركة من شر ربيع آخر مبارك السماء عليم تعلم من أنت تمرهم دعوانا فيها اسمك ولا تتنا فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم من المتقبلين وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.